sambungan tadi maknanya orang yang ada masalah sensitiviti pada gluten, dia juga mengalami alahan kepada banyak bahan makanan yang lain, banyak protein-protein yang lain yang mana yang tak boleh dihadamkan secara sempurna dalam usus kecil, kan? Protein, bakteria dan molekul-molekul toksin yang lain mesti ada punya lah, kan? So maknanya orang ada masalah alahan atau sensitif pada gluten, dia juga mengalami sensitivity kepada benda-benda lain. Bukan pada gluten je lah, ini secara logik lah. Takkan gluten je yang masuk, kan? Bila dia dah renggang, molekul yang bersaiz macam gluten, protein, kan, polipeptida, besar molekul tu. Jadi kemungkinan bakteria pun boleh menyusup keluar daripada ruang usus ke dalam aliran darah kita, kan? Banyak dan bahan-bahan toksin yang lain, bahan toksin yang daripada luar melalui makanan yang masuk dan minuman yang masuk, termasuk bahan-bahan aditif kimia lah, glyphosate lah, residu racun, semua boleh masuk dalam darah kita. So kita bukan, kita boleh salahkan gluten je lah. Jadi macam mana kita nak perbaiki leaky gut, itu yang utama. Jadi bagi saya, kalau orang yang ada masalah sensitivity alahan gluten, dia juga mengalami alahan kepada banyak benda lain. Sebab punca alahan pada gluten adalah disebabkan leaky gut, mana sel dia renggang, sel permukaan usus dia renggang, kan? Tak logik gluten je boleh terlepas keluar. Jadi kita kena rawat leaky gut tu. Itu yang paling penting. Jadi bila kita rawat leaky gut, automatik masalah alahan kepada gluten akan clear, settle, insya-Allah, sembuh lah. Dan juga alahan-alahan yang lain yang berlaku, sebenarnya benda-benda lain kadang-kadang kita tak tahu pun, kita tak makan gluten pun jadi juga. Jadi orang yang alah gluten, sebenarnya dia tak makan gluten pun jadi juga alahan, sebab benda-benda lain pun boleh masuk, bukan gluten saja. Mungkin dia improve lah, ada improvement certain percentage, maybe 70%, 80%, 30%, 40%, 50%, atau ada yang sedikit je yang improve 10%. So toksin lain pun boleh masuk, menyebabkan keradangan sistemik dalam organ-organ tubuh, tisu tubuh kita, kan? Benda tu logik, kan? Jadi saya sebenarnya kurang setuju sangatlah sebab orang gluten free diet. Saya tak berapa nampak dia punya logik lah. Begitu saya duk tengok apa benda cerita gluten dengan gluten. Sebab ramai makan gluten tak ada apa pun. Jadi saya lebih suka nak merungkai masalah ni secara basic, dia punya akar dia, umbi dia, root cause dia, kan? Saya suka begitu, tak suka cantas dia punya cabang-cabang, dahan-dahan, tapi punca dia masih berada. Jadi dia akan selama-lamanya alah kepada gluten. Sebenarnya alah benda-benda lain juga, banyak penyakit lain pun dia akan kena. Keradangan autoimmune, begitu. So macam mana kita nak rawat leaky gut? Jadi isu je kita kena rawat leaky gut. Ada orang tanya komen, tolong buat video tentang leaky gut. Ni kita ceritalah sikit pasal leaky gut. Jadi kenapa berlakunya leaky gut? Leaky gut ni tadi kita cakap sel epithelial, sel pada permukaan usus tu telah renggang. Sebab apa dia renggang? Ada banyak sebab. Disebabkan oleh toksin juga. Makanan kita yang banyak bahan-bahan toksik, bahan toksik, racun pertanian, residu racun pertanian, insecticide, pesticide, herbicide, apa lagi bahan kimia, mungkin juga bahan kimia anti kulat yang dispray dekat buah-buah import, apple ke apa semua. Jadi jangan makan kulit dia banyak bahan kimia, kan? Lilin lah apa, kan? Kita tahu apa bahan kimia yang dibubuh lagi, kan? Apa lagi?
Kebait, itu buah tempatan pun ada juga, buah pisang ke, mangga semua kan. Jadi kita nak jaga sel usus kita. Sel usus kita ni sebenarnya dia strong, kuat, intact. Dia sebagai barrier, barrier antara ruang dalam usus dengan ruang dalam darah. Dia sebagai barrier, dia menghalang kemasukan bahan-bahan yang tak sepatutnya masuk dalam darah, yang mana boleh menyebabkan keradangan. Keradangan itu memang sistem yang telah dicipta Allah Ta'ala untuk usus kita. Jadi kita kena elakkanlah bahan-bahan yang boleh menyebabkan sel-sel kita renggang, leaky gut tadi tu. Bahan-bahan tadilah, bahan racun-racun pertanian, bahan aditif kimia, pergi ke situ juga baliknya. Bahan aditif kimia makan, maknanya pewarna, perasa tiruan, emulsifier je pun boleh menyebabkan leaky gut. Itu saya ada baca satu jurnal, bahan emulsifier, bahan aditif emulsifier dalam roti ke, biskut ke, kek kan, overlap tu ada emulsifier. Roti, pelembab roti itu emulsifier. Apa benda tu? Glycerin monostearat, apa benda? Stearoid mana? Sodium stearate, macam-macam Ini semua bahan-bahan yang antaranya yang boleh menyebabkan leaky gut, sel-sel usus kita renggang. Tu kita kena elak, kan? Jadi kena baca label dan kita kena ada sedikit pengetahuan. Bukanlah nak jadi ahli kemis, ahli kimia, tak. So kan, begitu. So satu sesi ni memang tak boleh nak memahami. Jadi saya beritahu dia punya fakta dia. Kemudian kena rujuk pada video-video saya yang lepas. Sekarang dah ada 206 video. Masuk video ni dah 207. So kena rujuk. Kalau sebolehnya subscribe, kan. Nanti buat search dekat YouTube channel Nizam Bidara, dua perkataan Nizam Bidara, N besar, B besar, yang lain kecil, kan. Akan keluar semua video dalam channel Nizam Bidara. Carilah kat situ. Dan sekarang saya dah buat playlist. Saya rasa ada 20 ke 30 playlist tajuk-tajuk yang lebih spesifik, yang mengumpulkan tajuk-tajuk yang berkenaan dengan tajuk berkenaan lah, yang berkenaan video untuk gastrik dengan GERD. Saya kumpulkan dalam satu playlist gastrik dan GERD, rawatan gastrik dan GERD satu playlist, jantung satu playlist, diabetes satu playlist, rawatan herba satu playlist, kan, rawatan pemakanan dan makanan berfungsi, kan, nutrition. So banyak So boleh check kat playlist, tengok tajuk-tajuk yang berkenaan. Boleh, lagi senang nak carilah. Nak cari 200 tu nampak macam susah, kan. Begitu. So keyword nak merawat leaky gut adalah bahan kimia dalam makanan kita dan juga minuman. Minuman maksudnya kimia ni, pewarna perasa ni maksudnya minuman tin, minuman kotak, kan. Yang dah sedia tu lah, itu tak boleh. Saya bukan gula menyebabkan leaky gut. Bagi saya tak ada isu tentang gula. Gula kalau tak boleh makan, nasi pun gula, glukos. Gula pun glukos, fruktos, kan. Buah-buahan pun fruktos lagi banyak, kan. Ada buah yang banyak fruktos lagi, kan. So tak ada isu bab tu. So kita jaga yang secara sepatutnya kita perlu jagalah, daripada bahan-bahan yang alien kepada tubuh kita. Yang tu je kita jaga, kan. Tak perlulah nak elakkan, nak buat diet ketogenik, tak makan gula lah, karbohidrat lah, kan. Makan lemak je banyak-banyak, kan. Konon nak ngurangkan, nak ngelakkan insulin spike lah, gula spike lah. Atau ada pula tu makan vegetarian je pula. Tak perlu. Kita makan macam biasa, normal, kan. Ikut sunnah macam mana makan, dua-dua makan, tapi ikut keperluan tubuh, jangan berlebihan, sederhana, kan. Adalah dia punya prinsip-prinsip. So dalam playlist ada
satu tajuk saya rasa Prince diet, pemakanan dan diet untuk sihat, prinsip dan protokol. Itu saya ada tulis. Saya ada bincang-bincang di bawah tajuk video berkenaan. Kat situ ada macam-macam. Boleh rujuk kat situ. Konsep-konsep asas macam mana kita nak jaga makanan dengan secara praktikal dan memudahkan. Kita kena faham sikit lah. Kena faham sikit nak amal. So insyaAllah saya banyak customer saya, pesakit-pesakit saya, dia amal kan, dia amal, Alhamdulillah boleh reverse penyakit dia, gastrik, anxiety, angin, panic attack, berdebas, sesak nafas, insyaAllah begitu. So senang je nak rawat leaky gut. Elak bahan kimia dalam makanan dan air makanan kita. Makanan ringan jugalah, keripik-keripik, twisties, chickadees. Chickadees zaman kecil saya dulu lah, sekarang ni tak ada kot. Apa benda, cakos ke apa benda lah, coklat, gula-gula tu semua pewarna, perasa tiruan, pemanis tiruan, ada gula sucralose, ada emulsifier kan, kek semua ada benda ni. Biskut roti pun susah kita nak cakap apa biskut nak boleh makan. Itu saya dah cerita lepas. Contoh makanan organik ada. Itu kena refer yang lepas. Alright. Kemudian ubat-ubatan, kalau kita dah makan, kita kena up up balik kita punya pertumbuhan bakteria baik, mikrobiom kita bagi seimbang balik dengan prebiotik dan probiotik. So prebiotik saya dah ada dalam playlist pun ada, prebiotik, probiotik, mikrobiom, rujuk kat situ kan, dengar video tu pula. So mudah sebenarnya rawat leaky gut. Kemudian kalau perlu kita masukkan herba-herba tertentu, contohnya, ataupun makanan berfungsi tertentu. Kalau herba biasanya saya bagi bidara lah, daun bidara. Ini sangat bagus untuk merawat leaky gut. Daun bidara, madu lebah, madu sidir, madu tualang, madu kelulut, okay. Kemudian antara makanan berfungsi, minyak kelapa dara, minyak zaitun extra virgin, kalau boleh yang Syria punya, Tunisia punya, yang terbaik punya kan. Apa lagi, minyak argan cold press, organic. So apa lagi, banyak lagi sebenarnya, termasuk butter juga boleh menjadi makanan kepada bakteria baik usus kita, sebab dia mengandungi short chain fatty acid, itu butyric acid. Itu untuk memberi nutrien ataupun sumber tenaga kepada bakteria baik dalam usus kita, terutama dalam kolon kita tu kan. Jadi butter bagus. Makan butter, minyak sapi tapi jangan butter yang campur dengan minyak sayuran. Itu minyak sayuran terhidrogen. Kena butter yang asli, pure, buat daripada susu lembu atau susu kambing. Kalau ada susu kambing lah, susu kerbau ke kan. Bukan buat daripada minyak sayuran. Walaupun dia kata trans fat free ke apa, tapi dia ada bahan aditif, ada conditioner, ada perasa, macam-macam. Itu semua merosakkan bakteria baik balik dan merosakkan badan kita juga. So untuk merawat leaky gut, kita kena elak makanan yang mengandungi bahan-bahan aditif kimia, elakkan makanan yang mengandungi bahan residu racun pertanian, elakkan begitu juga dengan produk-produk makanan yang kita beli dan minuman-minuman kotak, minuman tin tu, itu semua merosakkan bakteria baik, kan, dan juga merosakkan sel-sel epitelium yang menjadi barrier pada dinding permukaan dinding usus kita, usus kecil dan usus besar. Itu yang penting, kita kena jaga. Dan makannya jangan terlampau banyak, kan, sampai perut penuh sangat. Itu pun rosakkan perut juga. Makanan tak boleh hadam. Bila makanan tak boleh hadam, maka berlakulah makanan tak boleh hadam, jadi makanan kita akan difermentasi. Kalau karbohidrat difermentasi oleh yeast,
kan, dan menghasilkan bahan-bahan yang tak sepatutnya lah. Kalau protein, berlakunya proses perebutan protein oleh bakteria bakteria jahat lah. So akan menghasilkan bahan toksin juga. Ini juga boleh menghasilkan leaky gut, bahan-bahan toksin, bahan-bahan sepatutnya yang tak dihasilkan dalam perut kita. Jadi makan biar mengikut keperluan, jangan mengikut sunnah. Kita makan memenuhi 1/3, kadar 1/3 daripada ruang perut, kan. Minuman 1/3 dan ada kosong 1/3 untuk udara bernafas, kan. Jangan makan sampai terik perut dan sesak nafas pula, kan. So ini juga faktor-faktor antara faktor-faktor tu kita makan ikut adab, ikut sunnah, kan. Di samping bahan kimia yang tadi itulah, kan, ni cara makan pula, kan, dan juga cara memasak makanan, cara masak makanan. Kalau makan makanan yang bergoreng juga boleh merosakkan sel-sel lapisan, sel-sel mucus, sel-sel epithelial, sel mucus yang melapisi dinding usus kita pun boleh juga. Dia boleh merosakkan sel-sel tersebut, jadi renggang. Sebab makanan bergoreng ni menghasilkan bahan-bahan toksin, macam-macam, asid lemak teroksida, peroxide, menghasilkan polymerase triglyceride. Polymerase triglyceride menyebabkan makanan kita tak boleh hadam. Itu pun satu lagi punca. Lepas tu menghasilkan 3-MCPD, glycidol. Banyak makanan bergoreng ni lah. Jadi bukan tak boleh makan langsung, jadi kita kena kawal lah, jangan terlalu kerap. Sebab tu makanan yang sihat ni, buat sup-sup, makanan bersantan, kalau boleh tak tumis. Jangan pakai minyak masak. Minyak masak ni minyak proses secara ekstrim, suhu tinggi. Kalau zaman dulu 240 darjah, lepas tu dah terkurang 220. Sekarang ni mengikut saya baca jurnal daripada Polri tu, dia guna suhu yang lebih rendah, 170 darjah di bawah vacuum. Bawah vacuum. T170 tinggi juga tu. So membentuk molekul-molekul toksin juga. Kan? Cuma kuranglah sikit, kan? So kurangkan. Jadi kita kena kurangkan kuantiti minyak masak yang kita makan. Maksudnya kita nak menomis ke, nak menggoreng, kan. Silalah guna minyak zaitun extra virgin ataupun tumis darat. Tumis darat ni orang dulu kan tak payah pakai minyak, kan. Dia buat air sikit, kan, bawang ke, rempah dia ke, dan lauk dia, begitu. Sampai air tu agak nak kering, dia buatlah santan ke apa benda lah. Cara masak yang bersesuaian. Alright. So ni semua mainkan peranan. Mainkan peranan. Alright. Dan kemudian sayuran buah-buahan kita pun banyak spray, kan. Spray dengan pesticide, insecticide. Itu kena rendam lah dengan air garam. Bukanlah maknanya kita tak boleh makan pula, kan. Nak cari organik susah. Tapi kalau ada organik, silakan beli. Kalau ada tanam lagi bagus. Itu pun main peranan juga. Boleh merosakkan mikrobiom dan juga sel-sel pada dinding usus kita yang jadi leaky gut tu. So rendam air garam 10 minit, cuci thoroughly, insya-Allah. Termasuk juga ikan-ikan, seafood, ketam, udang pun ada bahan formalin. Bahan-bahan semua ni yang boleh merosakkan sel-sel kita, sel-sel pada dinding usus kita ni. Kita tak mahu, dan juga merosakkan bakteria baik. Dua-dualah. Sel usus kita, epithelial lining usus kita, dan juga bakteria baik, kan. Kita nak mengelakkan leaky gut tadi, kan, begitu. So itulah antara perkara-perkara yang boleh diamalkan untuk mengelak ataupun untuk reverse leaky gut supaya rapat. Di samping makanan berfungsi tadi yang saya dah sebut, madu lebah, butter, minyak zaitun extra virgin, minyak kelapa dara, kan. Alright. Dan prebiotics, probiotics, almana, kan. Banyaklah
banyak makan makanan yang bagus-bagus. Baobab semua ni boleh membantu merapat. Dia seal balik dia rapatkan sel epithelium tu, dia rapat, lepas tu ada seal, semen dikeluarkan. Jadi kena ada collagen. So makanlah sup protein. Yes, satu lagi sup protein Sup protein saya dah cerita dalam video lepas. Ada beberapa jenis kan, dan contoh-contoh pun ada resepi sup protein. Boleh rujuk Sup protein ni membantu untuk merawat leaky gut juga sebab dia ada collagen, protein yang membentuk collagen collagen yang macam semen lah untuk merapatkan antara sel, ruang antara sel tu, ke semennya. Jadi tidaklah berlaku leaky gut. So makan sup protein, dia menguatkan sel-sel epithelium dan juga merapatkan lagi, membentuk collagen semen. So ada banyak So saya cakap ni macam tak macam merebak sikit kan. So cara nak merawat leaky gut perlu kita nak simpulkan ke shortlistkan supaya tak pening Pertama, elakkan makanan yang ada produk makanan yang ada bahan aditif kimia, perasa, pewarna, pemanis tiruan, emulsifier. Kedua, elakkan makanan yang ada residu racun pertanian, tambah sekali glyphosate, pesticide. Kalau glyphosate ni maksudnya kena elak makanan biji-rian diimport dari barat daripada US, Canada, Australia kan. Depa ni tinggi dengan glyphosate 55 kali ganda. Ini pun boleh menyebabkan leaky gut juga, glyphosate racun Roundup tu, herbicide yang kita sembur dekat lalang ke rumput kan. Itu pun punca berlakunya leaky gut. Ini yang direct effect impact dia yang memberi kesan adverse pada sel epithelium dinding usus kita tu glyphosate Jadi gandum, oat, barley, jagung diimport, kacang-kacang diimport sana. Jadi kena carilah maklumat makanan apa yang tinggi kandungan glyphosate. Dalam video saya lepas pun saya dah terangkan lagi jadi kita kena cari benda-benda ni, makan ni semua organik lah, certified organik gandum, barley, oats. Itu yang biasa kita makan lah kan. Tepung gandum ke apa ke kan, jagung import semua kena organik. Tapi kalau jagung tempatan tak payahlah sebab sini kita tak spray direct kepada pokok dengan racun Roundup tu sebelum masa dituai. Itu penting glyphosate. Pesticide, insecticide tu juga. Lepas tu minuman dalam kotak, minuman yang banyak pewarna, pasal ni tak boleh. Makanan-makanan segera, junk food, hot dog, sausage, nugget, ni semua tak boleh. Ni banyak chemical memang rosak perut kita, rosak. Bukan usus tu jadi sel tu jadi genggang je kan, macam-macam kerosakan, jadi penyakit-penyakit lah dalam perut So kemudian kita makan pun jangan dah terlalu berkenyang. Terlalu kenyang pun rosak perut. Dan juga sel tu tadi kita dah cakap tadi kan, secara indirect lah bahan toksin dihasilkan. Bila terlalu kenyang, makan tak hadam, dihasilkan bahan toksin. Itu pun boleh menjadikan leaky gut. Dan rosak mikrobiom juga kan. Keempat, yang kelima, dia kena makan perlahan-lahan, kunyah dengan hancur makanan kita kan. Boleh ikut 40 kali. Tak boleh 40 kali pun setakat mana kita boleh lah. Tapi jangan sekejap sangat makan, ketul besar lagi telan macam ular sawa kan, telan gedeguk kan. Sampai nak minum air, nak tercekik kena tolak dengan air pula kan. Tak boleh lah macam tu. Dan sambil makan minum air pun tak boleh juga sebab dia mencairkan acid jus gastrik dan enzim dalam perut kita. Jadi makan kita tak boleh hadam juga kan. Kan. So saya ada satu video menerangkan macam mana kita nak hidratkan sel kita dengan bila minum air yang bagus kan. Between meals kan. Between meal, maknanya lepas makan atau sebelum makan. Ada tempoh masa dia lah, setengah jam ke 1 jam kan, sekurang-kurangnya. Itu sikit-sikit minum tak apa. Kan tercekik lah, tak minum langsung pula minumlah. Bukan tak boleh, tapi jangan minum sampai 2-3 gelas. Dapat makannya terus minum 2-3 gelas. Perut terlampau penuh sangat. Itu dah menyalahi dari segi sunnah, mantap tak betul lah. Dah jadi lebih pada 2/3 kan. Terlampau. Itu semua merosakkan perut kan. Lepas tu apa lagi kan.
makan makanan junk food semua ni lah, kan. Alright, dan makan sayuran, buah-buahan dan seafood, ikan semua kena rendam dengan air garam itu. Dan juga kalau ikan-ikan dan seafood campur sikit dengan limau kasturi, akan keluar habis formalin Itu pun bahan racun juga. Kita tak mau benda-benda macam. Satu lagi bahan kosmetik bagi wanita-wanita lah. Gincu. Gincu tu bahan kimia, warna dia dah macam-macam bahan kimia. Nanti kita cerita bab kosmetik apa bahan yang kita perlu tengok yang memudaratkan bahan harsh chemical dalam bahan kosmetik, produk kosmetik So nanti banyak lah kita nak buat video, tak sempat je masa je kan. So apa lagi selain daripada tu, saya rasa itu sajalah kan, secara umum lah kan. Okay, so semoga manfaat. InsyaAllah boleh subscribe dan share, like, sila tekan tombol loceng, tombol loceng tu kan, supaya dapat tak terlepas daripada video-video yang akan kita upload nanti akan datang, insyaAllah. Semoga manfaat, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.